Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 2.4.3 menjelaskan dengan contoh kegunaan setiap siri homolog dalam kehidupan seharian. Kegunaan setiap siri homolog dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita nak lihat kegunaan alkana dan juga alkena. Okey. Alkana dan juga alkena ini boleh digunakan sebagai bahan api dan juga bahan mentah dalam industri petrokimia. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan petrokimia ya? Industri petrokimia merujuk kepada pengekstrakan, pengeluaran, pembelian dan penjualan produk kimia yang berasal dari petroleum dan juga gas asli. Industri petrokimia adalah dasar untuk pertumbuhan industri tekstil, automotif, plastik, pengangkutan dan sebagainya. Okey. Yang kedua, kita nak lihat kegunaan alkohol. Alkohol boleh digunakan sebagai bahan api, pelarut, bahan mentah dalam industri petrokimia dan juga bahan mentah dalam produk farmaceutical. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan pharmaceutical? Okay, pharmaceutical bermaksud dia berkaitan dengan ubat-ubatan. Baik. Yang ketiga, kita nak lihat kegunaan asid karboksilik. Okay, di mana asid karboksilik boleh digunakan sebagai pengawet makanan, bahan mentah dalam industri petrokimia dan juga bahan mentah untuk produk pharmaceutical. Okay, yang keempat, kita nak lihat kegunaan ester. Okay, ester boleh digunakan sebagai pewangi. Okay, apa yang awak perlu ingat ya, ciri istimewa ester ialah ester ini dia berbau wangi ya. Dia berbau harum buah-buahan. Jadi ester sesuai digunakan sebagai pewangi, perisa makanan, pelarut, bahan mentah dalam industri petrokimia dan juga bahan mentah produk pharmaceutical. Okey, kita nak lihat secara lebih spesifik. Yang pertama, kegunaan alkana. Okey, pertama, sebagai bahan api. Di mana alkana sesuai digunakan sebagai bahan api kerana boleh menghasilkan haba pembakaran yang sangat tinggi. Okey, contohnya, etana, gas asli cecair, singkatannya LNG, yang mengandungi etana, digunakan sebagai bahan api untuk stesen jana kuasa. Yang kedua, butana. Okay, kegunaan butana yang pertama ya, sebagai bahan api dalam pemetik api dan juga dapur gas mudah alih. Di mana dalam tong ini kita ada gas butana. Yang kedua, butana juga boleh digunakan untuk menghasilkan gas memasak. Singkatan dia LPG. Ya, apabila butana tadi dicampurkan dengan propana. Okey. Kegunaan alkana yang kedua boleh digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Contohnya, etana digunakan dalam penghasilan etina untuk membuat deterjen, pencuci dan juga plastik. Yang kedua, butana boleh digunakan sebagai penyembur dalam semburan aerosol. Di mana di dalam semburan aerosol ni dia ada gas butana. Okay, ya. Pada tong semburan aerosol ini, dia ada simbol ini, iaitu simbol mudah terbakar. Kenapa dia mudah terbakar? Sebab kandungannya ada gas butana. Di mana gas butana ini dia mudah terbakar. Baik, kita nak lihat pula kegunaan alkena. Okay, alkena boleh digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Contohnya, etena, dia boleh digunakan dalam penghasilan alkohol, iaitu etanol. Ya, kita dah belajar tindak balas penghidratan etina, di mana dia akan menghasilkan etanol nanti. Okey, yang kedua, etena juga boleh digunakan untuk penghasilan politena. Politena tu maksudnya plastik. Okey, ini adalah contoh barangan plastik yang dihasilkan daripada etena.
Okey, polyvinyl klorida ataupun singkatan dia PVC. Okey, ini adalah contoh PVC. Dan yang ketiga polystyrena. Okey, PVC ni dia ada dua jenis. Satu jenis keras, satu jenis lembut. Okey, awak biasa tengok ni kan. Ini pipe PVC, ini kepala pipe PVC kan. Ini adalah jenis PVC jenis keras. Manakala untuk PVC jenis lembut, okey, di mana digunakan pada kabel elektrik dan juga digunakan pada sesetengah botol. Okey. Awas ya. Plastik jenis ini dia bertoksik, iaitu membebaskan plumbum dan tidak selamat digunakan untuk tujuan penyimpanan makanan. Jadi ya, untuk botol-botol yang ada simbol ini ya, simbol nombor 3, ini bermaksud botol itu ataupun alatan itu terbuat daripada PVC. Jadi PVC ni apabila dia terdedah kepada haba yang tinggi, dia akan membebaskan plumbum, di mana plumbum ini adalah sangat bertoksik ya, dia membahayakan kesihatan. Jadi botol-botol yang diperbuat daripada PVC jangan gunakan sebagai tempat untuk menyimpan makanan ataupun minuman ya. Okey. Contoh kedua, but 1,3-diena, di mana digunakan dalam penghasilan getah sintetik untuk membuat tayar dan juga beg tungku air panas. Okey. Baik, sekarang kita nak lihat pula kegunaan alkohol. Alkohol mempunyai sifat fizik yang membolehkannya sesuai digunakan dalam penghasilan bahan untuk kegunaan dalam kehidupan seharian. Kegunaan alkohol yang pertama adalah sebagai bahan api, iaitu sebagai bahan api dalam bahan api bersih, bahan api bio dan gasohol. Okay, kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan bahan api bersih. Etanol merupakan satu bahan api bersih, di mana pembakaran etanol dia menghasilkan gas karbon dioksida dan air sahaja. Tiada bahan-bahan pencemar dibebaskan. Ya, apabila kita bakar etanol ini, dia hanya menghasilkan gas karbon dioksida dan air saja. Jelaga tak ada. Itu yang dimaksudkan sebagai bahan api bersih. Yang kedua, bahan api bio. Contohnya, bioetanol terhasil melalui penapaian glukosa daripada tumbuhan. Okey. Awak pernah tengok ni kan? Inilah eksperimen yang awak buat dalam PBL kan? Gas yang terhasil inilah yang dikenali sebagai bioetanol. Boleh digunakan sebagai bahan api ya. Okey, yang ketiga gasohol. Apabila harga minyak melambung, banyak negara terpaksa mencari bahan api alternatif. Etanol merupakan salah satu bahan api alternatif, di mana satu campuran yang terdiri daripada 90% petrol dan 10% etanol digunakan sebagai bahan api yang dipanggil gasohol. Jadi ya, gasohol tu adalah suatu bahan api yang terdiri daripada 9 bahagian petrol dan 1 bahagian etanol. Okey, sebagai info etanol dihasilkan daripada penapaian gula tebu dan dicampurkan dengan petrol sebagai bahan api gasohol dan digunakan secara meluas di Brazil ya. Jadi, apakah sifat alkohol yang membolehkannya sesuai digunakan sebagai bahan api? Okey, alkohol ni dia mudah menyala dan pembakaran alkohol membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. Okey, kegunaan alkohol yang kedua adalah alkohol boleh digunakan sebagai pelarut. Okey, sebagai contoh ya, sebagai pelarut dalam cat, ya, lacquer, contohnya shellac ataupun varnish dan juga dakwat percetakan. Okay, yang kedua, sebagai pelarut dalam bahan kosmetik seperti minyak wangi, varnish kuku, krim dan juga lotion. Jadi, sifat alkohol yang membolehkannya sesuai dijadikan sebagai pelarut adalah alkohol ini dia adalah cecair tanpa warna. Ya. Pelarut bagi sebatian organik yang baik, terlarut campur dengan air dan mudah meruap. Okey, kegunaan alkohol yang ketiga adalah digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Contohnya ya, bahan mentah dalam pembuatan cuka,
bahan letupan, polimer perspek. Polimer perspek tu maksudnya polimer sintetik. Contohnya cermin pesawat, cermin kereta. Okay, dan juga gentian. Gentian tu contohnya kaca dan juga asbestos. Jadi, sifat alkohol yang membolehkannya dijadikan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia adalah alkohol ini dia reaktif secara kimia. Okay, kegunaan alkohol yang keempat adalah boleh dijadikan sebagai produk farmaceutical. Okay, iaitu di dalam bidang perubatan. Alkohol boleh dijadikan sebagai cecair antiseptik. Cecair dalam bidang pembedahan dan juga penjagaan kebersihan. Yang kedua, alkohol boleh dijadikan sebagai pelarut bagi ubat-ubatan seperti ubat batuk. Okey. Sifat alkohol yang membolehkannya sesuai digunakan dalam produk farmaceutical ialah alkohol ini dia bersifat antiseptik. Pelarut organik yang baik dan mudah meruap. Okey, kita nak lihat apakah dia kesan penyalahgunaan alkohol. Yang pertama, alkohol ini boleh menyebabkan mabuk, di mana alkohol melemahkan fungsi otak dan gerak bala fizikal menjadi perlahan. Okey, pemandu yang mabuk boleh mengakibatkan kemalangan jalan raya. Yang kedua, alkohol juga boleh mengakibatkan ketagihan serta gangguan mental seperti kemurungan dan juga psikosis. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan psikosis? Psikosis ialah keadaan fikiran yang melibatkan kekeliruan antara yang nyata dan yang tidak nyata, iaitu berhalusinasi. Okay, yang ketiga, alkohol juga boleh menyebabkan kecacatan bayi yang dikandung jika diambil oleh ibu mengandung. Dan yang keempat, alkohol boleh menyebabkan sirosis hati dan kegagalan fungsi hati. Okey, apakah dia sirosis hati? Okey, ini adalah hati yang sihat. Ini adalah hati yang mengalami sirosis. Berbeza kan? Nampak ini dia berpenyakit ya. Okey. Alkohol juga boleh menyebabkan kegagalan jantung. Gastritis. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan gastritis? Ini adalah gambaran dia. Ini adalah dinding perut yang sihat. Manakala ini adalah dinding perut yang mengalami gastritis. Dia macam ada lubang dekat sini. Okey. Alkohol boleh menyebabkan ulcer, radang pankreas. Okey, ulcer tu apa dia? Biasa kita pernah kena ulcer dekat mulut kan? Sama juga. Alkohol juga dia boleh menyebabkan ulcer. Ulcer tu dia akan berlaku pada dinding perut. Macam ni lah, dia boleh berlubang radang pankreas serta kanser saluran mulut dan juga tekak. Jadi inilah dia antara kesan penyalahgunaan alkohol. Baik, sekarang kita nak lihat kegunaan asid karboksilik. Yang pertama, sebagai pengawet makanan. Contohnya, asid etanoik digunakan sebagai bahan pengawet makanan dalam sos cili dan sos tomato serta perisa makanan. Yang kedua, asid karboksilik juga boleh digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Okay, contohnya asid metanoik digunakan dalam industri getah untuk pembekuan latex. Latex tu adalah susu getah Jadi untuk membekukan latex ini, kita campurkan dengan asid metanoik. Okay, yang kedua, asid etanoik dicampurkan dengan bahan kimia lain untuk menghasilkan pewarna, cat, racun serangga dan juga plastik Okay. Asid lemak merupakan asid karboksilik rantai panjang, digunakan untuk membuat sabun. Okay. Yang ketiga, asid karboksilik boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan produk farmaceutical. Okey, asid ascorbik itu ialah vitamin C Baik, sekarang kita nak lihat kegunaan ester. Yang pertama, sebagai pewangi. Ester dengan molekul kecil bersifat mudah meruap dan berbau wangi, sesuai digunakan untuk penyediaan kosmetik dan juga minyak wangi. Yang kedua, sebagai perisa makanan.
Ya, ester juga boleh digunakan sebagai perisa makanan. Contohnya, ester metil butanoat. Dia berperisa apple. Pentil etanoat. Dia berperisa pisang. Etil butanoat, perisa nanas. Ya. Yang ketiga, sebagai pelarut. Ester etil etanoat digunakan sebagai pelarut sebatian organik dalam lotion, varnis kuku, laka dan juga gam. Yang keempat, boleh digunakan sebagai bahan mentah dalam produk farmaceutical. Ya, contohnya aspirin, ya, ialah sejenis ester, digunakan sebagai ubat sakit kepala. Yang kelima, boleh digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Okey. Polyester ialah polimer untuk penghasilan fabrik sintetik. Fabrik ni ada yang jenis sintetik, ya. Minyak dan lemak ialah sejenis ester yang terbentuk antara asid lemak dan gliserol yang digunakan dalam pembuatan sabun. Okay, jadi ya, sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 120 sehingga 123 dan latihan di dalam buku teks ujian pencapaian, muka surat 111 sehingga 112. Sekian, terima kasih.